Ya. Terima kasih Tuan Pengerusi kerana memberi peluang kepada Batu Kawan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan belanjawan bagi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di bawah butiran 020000 Pembangunan Wanita dan 040000 Kebajikan Masyarakat. Tuan Pengerusi, dalam banyak-banyak masalah yang dihadapi oleh wanita, masalah pokoknya boleh disimpulkan sebagai pencabulan hak asasi wanita. Di mana ada pencabulan hak asasi kaum wanita, di situlah timbul isu keganasan rumah tangga, isu penindasan, gangguan seksual, low self-esteem dengan izin dan isu diskriminasi gender di ruang kerja. Kaum wanita dari pelbagai latar belakang sudah pasti menjadi mangsa diskriminasi disebabkan oleh jantina mereka dalam kehidupan mereka. Dengan izin, at least once in their life, they've been discriminated because of their gender. Dalam abad ini, wanita Malaysia telah memperoleh satu empowerment dengan izin selepas pilihan raya umum ke-12 dan ke-13 apabila lebih 50% pengundi terdiri daripada pengundi wanita. Dan dengan keputusan pilihan raya yang cerah dan promising bagi Pakatan Rakyat telah memberi pengiktirafan yang setinggi-tinggi bagi kaum wanita di dalam negeri tersebut seperti yang dimaklumkan oleh YB Zuraida tadi. Malangnya secara umum kaum wanita masih ketinggalan dalam arus perubahan di negara ini. Masalah wanita adalah masalah sebenar dengan izin real problems. Dan walaupun pucuk pimpinan Kementerian Pembangunan telah bertukar tangan dan sehinggalah seorang lelaki menjadi Menteri Pembangunan Wanita, namun reform dalam corak pentadbiran dan pengimplementasian program bagi pembangunan wanita masih tidak mendapat respons yang baik. Tidak cukup meminda undang-undang sekiranya tanggapan terhadap wanita masih sama iaitu seperti second class citizen dengan izin. Changing attitudes towards women is just as important as implementing laws that protect them dengan izin. Tuan Pengerusi, Kementerian Pembangunan Wanita haruslah bertekad untuk memberikan satu kursus pendek untuk menguruskan kewangan mereka dan memberi political empowerment dengan izin. Memang ada pelbagai skim mikrokredit untuk membantu wanita berdikari. Namun apa yang wanita perlukan dalam prasarana ini adalah pengurusan kewangan peribadi. Pengurusan kewangan bagi keluarga semuanya sama ada diajar oleh ibu mereka ataupun melalui kaedah trial and error dengan izin. Kaum wanita yang telah dinobatkan untuk mengasuh dan membangun keluarga mereka kadang-kadang memerlukan bantuan untuk mengurus perbelanjaan mereka. Sebagai contoh, seorang aktivis, Paul Sinepen, sejak tahun 70-an telah lama menghabiskan tenaga dan dengan izin blood, sweat and tears untuk mengembara masuk ke kawasan estate, kawasan pedalaman, kampung-kampung Melayu, penempatan kaum orang asli dan orang asal di Sabah dan Sarawak untuk memberdayakan kaum wanita untuk berfikir mengenai kepentingan dengan izin financial management dan menggunakan prinsip mudah mengumpul shilling untuk menjana satu tabung untuk kegunaan mereka. Ramai kaum wanita India, Melayu, Cina, wanita Sabah Sarawak, kaum wanita orang asal dan orang asli telah mendapat manfaat dari financial empowerment ini. Mungkin selepas kaum wanita diberdayakan dengan magic pengurusan kewangan, maka mungkin handout BRIM boleh berkurangan kerana peningkatan dalam bilangan penerima BRIM merupakan satu indikasi yang amat menggerunkan. Ia boleh ditafsirkan kepada lebih ramai rakyat kita yang hidup dalam keadaan yang fakir miskin, yang menghulurkan tangan untuk sedekah dari kerajaan. Saya berharap Menteri akan berusaha untuk menyebarkan maklumat berhubung dengan izin political empowerment dan financial empowerment kepada kaum wanita yang benar-benar fakir miskin di kawasan pedalaman dan kawasan-kawasan kampung. Saya ingin Menteri memberikan bilangan sumber tenaga mengikut pecahan negeri dan kaum yang diberikan tugas untuk menyampaikan mesej untuk perubahan, menjadi ejen ubah untuk membantu wanita di kawasan pedalaman dan bilangan wanita yang mendapat bantuan tersebut. Tuan Pengerusi, kaum wanita seringkali menjadi mangsa jenayah, sama ada mangsa ragut, mangsa samun dan mangsa rogol. Berdasarkan statistik dari Bukit Aman tahun lepas, sekurang-kurangnya 10 wanita menjadi mangsa rogol setiap hari dan anggaran seorang wanita dirogol setiap 2,5 jam. Akan tetapi realitinya, hakikatnya, walaupun kes-kes ini cukup memeranjatkan, situasi sebenar adalah jika kita menggunakan prinsip dalam 10 kes rogol, 1 sahaja yang dilaporkan,
maka kes logol berlaku setiap 15 minit di negara ini. Ini bererti pada kadar seorang wanita dirogol setiap 15 minit, 1 jam 4 orang, 1 hari 96 orang, 1 bulan 2,880 orang, 1 tahun 34,560 mangsa rogol di Malaysia. Ya, betul kawan, Gulung. Dalam 1 tahun, semua mangsa rogol di Malaysia boleh memenuhi dan melimpahi Stadium Kelana Jaya. Jadi tidak hairanlah laporan Malaysia Millennium Development pada tahun 2010 yang menunjukkan Malaysia duduk di kalangan yang tertinggi bagi kes rogol. Dari statistik ini jelas program transformasi kerajaan dan program NKRA tiada mana-mana pun menetapkan hasrat realistik untuk mengurangkan jenayah seksual di Malaysia. Apa pendekatan menteri untuk memastikan jenayah seksual terhadap wanita diserap masuk ke dalam NKRA dan diambil serius oleh pihak berkuasa? Rogol adalah satu kesalahan jenayah yang kadang-kadang boleh diputarbelikkan oleh setengah pihak dengan menggunakan terminologi untuk melindungi penjenayah. Saya mohon kepada menteri untuk mengambil pendirian yang lebih agresif dalam pembentukan undang-undang untuk melindungi mangsa rogol dengan lebih berkesan lagi dan campak ke tepi ideologi politik yang berlainan untuk berusaha dengan pejuang-pejuang dari bahagian sebelah sini bersama NGO-NGO wanita bagi kemaslahatan kaum wanita di negara ini. Akhir sekali, apa kejadahnya gulung-gulung? Ini isu wanita, isu hak asasi wanita. Apa pasal pahit sangat untuk kaum lelaki sebelah sana? Satu kempen yang lebih efektif dan agresif, kalau tuan-tuan boleh tarik dulu, saya akan tarik. Kalau tak, biarkan saya terus. Satu kempen yang lebih efektif dan agresif dalam pelbagai bahasa bagi wanita dan lelaki dari pelbagai kaum, India, Melayu, Cina, Sikh, Kadazan, Dusun, Iban dan kaum lain dari Sabah dan Sarawak serta kaum orang asal dan orang asli serta suara-suara NGO yang telah berkempen lebih 30 tahun yang berteraskan awareness of gender equality untuk memahat kepentingan hak asasi wanita dalam masyarakat ini. Ya, akhir sekali, saya ingin menyentuh isu maternal care bagi kaum wanita dan kaum ibu dari kawasan pedalaman, terutama sekali di pedalaman Sabah dan Sarawak dan penempatan orang asal dan orang asli. Walaupun isu maternal care di bawah Kementerian Kesihatan, namun yang menjadi mangsa kecuaian di hospital-hospital kerajaan adalah kaum ibu yang menjadi mangsa keadaan disebabkan kerana birokratik, terutama sekali dalam kerajaan negeri Sabah dan Sarawak. Wanita hamil di kawasan pedalaman masih tidak diberi perhatian yang sewajarnya dari aspek hak asasi faedah dan kebaikan rawatan, perubatan dan pendedahan penjagaan maternity. Ramai wanita menjadi mangsa kerana perhatian yang sewajarnya tidak diberikan. Dan dalam satu kes, kematian disebabkan oleh kecuaian oleh hospital daerah lawas, seorang wanita mati dan staf-staf hospital telah ke rumah beliau untuk merampas semua ubat dan dokumen perubatan dan menegur kaum keluarga agar jangan press charges dan ianya satu act of God. Namun kes tersebut telah dibawa ke mahkamah dan terbukti penyelewengan dan kecuaian oleh pihak hospital. Berapa ramai lagi wanita, ibu-ibu kita yang perlu dikorbankan sebelum kerajaan negeri dan kerajaan pusat mengambil berat betapa pentingnya maternal care di kawasan pedalaman. Cukuplah, betul kawan. Last paragraph, Tuan Speaker. Tuan Pengerusi, saya berharap belanjawan ini akan benar-benar membantu wanita yang benar-benar memerlukannya daripada digunakan sebagai perubahan kosmetik sahaja atau satu feel good program dengan izin. Kami, kaum wanita dari Pakatan Rakyat mendesak agar menteri akan berganding tenaga dengan peguam negara, pihak KDN, pihak polis, Kementerian Kesihatan dan kementerian-kementerian yang lain agar hak wanita dimartabatkan lagi dan sudah pasti dengan kerjasama kami juga. Sekian, terima kasih. Terima kasih.